Okay, question number 1. Okay, question number 1. Sorry, number A. That is, write a C program to multiply two integer number. Okay, buat program untuk kalikan dua integer number. Okay, kalau you perhatikan ni, apa yang saya buat adalah step by step buat programming ni. Soalan satu tapi yang ini adalah step dia. Okay, if you follow this step, InsyaAllah tak ada error. Kalau ada error kita boleh tahu. Bila kita buat yang pertama ada error, kita betulkan baru kita boleh compile. Mana every single step you have to compile. You have to compile lah. Every single step compile. Ini adalah kaedah cara untuk buat program yang betul. Okay. Step by step. Buat satu, yang pertama terus compile. Buat kedua compile. Kalau tak ada error baru proceed yang next step. Ini adalah kaedah buat program yang betul. Okay. Okay, yang saya akan panggil ke depan, yang belakang ni tadi yang baru datang dan juga yang tak buat. Okay, soalan pertama, write a minimum C program. Okay, minta datang ke depan ya, buat ke depan, buat minimum C program. Kemudian compilekan dia. Ya datang. Depan. Bila kita bagi sedikit dasar, kamu buat. Sebab kalau tidak kamu tak faham. Ini soalan yang paling asas dalam programming. Off monitor kamu, tengok sini. Semua off.
Okay, please pay attention bila kita bagi lecture because saya dah cakap benda ni. Minimum C program adalah consist of kepala dan badan. Dan our mazhab is written 0. This is a minimum C program. Okay. Minimum C program means bila kita compile tak ada error dan tak ada warning. Contoh kalau saya compile lah, shouldn't be any error lah. Saya compile, even kita boleh run 0 error, 0 warning. Okay, ini adalah minimum sekali dalam program C. Okay, dia ada even kita run tapi tak ada apa-apa ya. So ini adalah C program yang paling minima. Every single program, minimum C program consists of head and body. Ini kita mazhab kita lah, mazhab yang kita guna ni ada return 0 sini. Okay, kena ada. Kalau mazhab yang lain dia sini gunakan void, void, sini tak perlu. Maknanya dia ada kepala dan body, dia tak ada statement. Tapi mazhab kamu ni kena ada kepala, body dan juga ada last kali return 0. Yang merah ni ini adalah minimum C program. Okey, tak perlu include apa-apa sebab kita tak guna printf lagi. Kalau saya soal dalam exam buat minimum C program. Jadi bila kita mulakan program, ini yang kita mula. Okey, bila kita mulakan program, ini yang kita mulakan. Off monitor boleh tak? Monitor off. Ada berapa orang kat monitor dia? Okey. So bila kita tanya apa dia minimum C program, ini jawapan dia. Dan ini yang kita mula sekali. Okey. Kemudian biasa kita nak berhentikan dia sistem tu, kita kena ada sistem pause. Okey, ini hanya valid untuk C programming saja. Kalau C++ dia tak ada sistem pause. Dia ada compiler. Okay, kita boleh run dan kita boleh berhenti. So this is minimum C program. Kita mula sistem so buat macam ni. Okay. Kalau ini, tapi yang paling minimum ini. Tapi untuk kita permulaan kita kena buat ini dulu. Okay, kita tengok soalan dia. Write a minimum C program then compile. Make sure no error. Kita tak ada error kan? Kita compile even tak ada error, baru kita boleh proceed soalan yang berikutnya. Next is declare 3 integer then compile. Declare 3 variable. Okey, yang tengah-tengah baju hijau ke depan, cuba bagi jawapan dia. Okey, kamu kena jawab ini. Declare 3 variable, kemudian compile. Apa soalan dia? Clear 3 integer dan compile. Itu saja yang kena buat. Itu saja kamu kena buat. Saya dah buat minimum. Soalan pertama sudah buat. Kamu nombor 2. Kamu kena buat apa? Hah? Clear 3 integer. Kamu dah declare apa? Tak ada program atas
Okay, kelas. Apa dia declaration? Ini adalah declaration. So dia dah declare 3 variable. Okay. This is the variable declaration di mana kita declare 3 variable. Data type adalah integer. The question is declare 3 integer. Okay. Kemudian compile. Dia kena integer bukan float. Kawan kamu dah buat tapi tak tahu apa dia buat ni. Okay, ini adalah declare 3 variable. Kemudian compile. Okay, done. No error, no warning. Okay. Next, using simbol sama dengan ni, beri nilai kepada integer yang pertama dan integer kedua. Kemudian compile. Okay, yang belakang sana. Using simbol sama dengan beri nilai kepada variable yang pertama dan kedua dan juga compilekan dia. Off monitor ya, off monitor. Gunakan simbol sama dengan beri nilai kepada variable pertama, apa-apa nilai. Kemudian variable kedua, apa nilai. Kemudian compile. Off monitor boleh. Next. Nombor 4. Multiply ya. Multiply di variable x and y dan beri nilai dia kepada variable yang ketiga. Dalam kes ni hasil. Okey. Multiply tambah. Setiap statement compile. Okay, ada arahan compile kan? Saya bagi clearly, saya bagi kata compile. Okay, no error. Okay, sekarang kamu panggil siapa-siapa kamu suka. Okay, nombor 5. Using printf function to display the operation and the result, then compile. Okay. Kamu panggil 2 orang. Kamu panggil seorang lagi, berdua. Sebab printf ni susah sikit. Okay. Please. Kita nak siapkan banyak ni.
Okay, before I can use printf function, what should I do? I have to include a file, nama dia apa? stdio.h. Bila kita nak guna printf, baru kita include stdio. So include kan stdio sebelum guna ya, sebab dia daripada atas ke bawah. Printf kat bawah kita nak guna, jadi kita include kat atas file stdio. So compile, cuba build and run. Okay, good. Okay. So this is the answer of the question A. Kalau tengok ni, step saya bagi ni adalah step buat programming yang betul. Mula-mula buat minimum C program. Okay. Compile. Tak ada error baru kita declare. Compile. Tak ada error, kita beri nilai kepada variable. Dan kita kira guna formula. Dan kita display. Okay. Ini adalah kaedah buat program yang betul. Kalau perhatikan semua, kita kena compile. Jadi kalau ada error, kita tahu line yang kita tambah itulah error. Jadi kita boleh check error tu. Kalau kita type banyak-banyak, kita compile, ada banyak error, kita pun pening mana satu kita nak check. Okay. So pastikan kamu ikut step ni ya. Buat dulu yang ini, baru kita buat yang lain-lain. Okay, nombor 6. Build ni, bila kita build satu program, okay, kita akan dapati ada satu file nama dia exe file yang akan wujudkan. Ni. Okay. Kalau kita tengok dalam ni, mana kita simpan file ni? My document. So dalam my document, kat mana document? Sini ya. Ni. Okay. Ini adalah .c file tadi yang kita buat. Ini adalah application.exe file. Ini adalah application. Maknanya .exe file. Yang ini .c. Bila kita build program kita, kita akan dapat .exe. Bila kita dapat ni, kita boleh run sendiri ya. Kita double click, dia run. Okay, kita boleh run. Maknanya kita run, double click, dia run program ni. Ini adalah application yang kita dah buat, .exe file. Okay. Dia boleh keluar tak dia punya tu? Dia punya apa? Detail boleh. Arrange. Size. Tak ada, dia tak ada display detail lah. So ini adalah exe file. So nanti kalau kamu jual yang inilah. Okay, kamu tak jual .c. Kalau .c orang modified, dia claim dia punya. Kamu akan jual .exe file. Jadi file ni boleh run. Kita double click, kita run. Ini yang biasa. Inilah yang kita akan jual nanti insyaAllah. Okay. So step dia macam itu. Okay, every program consists of kepala. Again, saya repeat and body. Okay, body dia adalah bracket open and close. Ini body ya. Dalam ni ada statement. Ini disebut sebagai statement. So biasa permulaan kita buat yang merah ni, kemudian kita buat yang ini. Okay, mazhab kita dan juga yang ini. Ini permulaan kita buat. Kemudian kita declare variable declaration. Jadi kalau kamu tak tahu ni, kamu tulislah situ, catat sikit. Bila suruh buat variation, dia tak tahu apa dia buat. Okay. Ini adalah variable declaration. Kita isytiharkan variable. Ini assign value. Dan ini adalah formula ataupun multiply dan assign kepada yang X ni. Kanan dulu, beri kepada yang kiri. Kanan dulu, beri pada kiri. Kemudian ini adalah untuk kita print dekat monitor, screen. Jadi command yang kita guna atau function yang kita guna adalah print F. Dan dia akan display di antara dua kod ni, dia akan display. Okay.
Jadi macam mana involve dengan variable? Kita tak boleh letak macam ni ke sini X, tak boleh letak sini Y, tak boleh letak sini Z, tak boleh. Cara dia, kita kena koma, letak variable kanan, semua. Kemudian nak ambil nilai tu, panggil gunakan format identifier. Ini sebut sebagai format identifier. Okay, identifier. Maknanya bila kita letak sebenarnya, dia akan ambil nilai sini. Apa dalam X? Ada 5. So, di sini akan buat di 5. Y ada apa? 4. So, jadi 4. Sini 20. Okay. New line. Kemudian dia berhenti sekejap and close the program. Okay. Saya dah terangkan detail tentang printf bila involve dengan variable lah. Okay. Saya dah terangkan detail hari tu. Lecture nombor 2. Okay. Even scanf pun saya dah terangkan. Okay, ini in term of variable. Okay, kita guna, saya ingatkan lagi, kita punya execution berlaku dari atas ke bawah. Line by line. Baris, dari baris atas ke baris ke bawah. Okay, mana dari sini dia buat Kenapa saya includekan ni? Pertama, sebab di belah bawah ni saya nak gunakan printf. Okey, kalau saya tak guna printf, tak perlu letak include. Okey. Lagi saya ulang, execution berlaku dari atas ke bawah. Line by line. Okey, in term of body dalam ini ada statement. Kalau in term of statement, ini statement semuanya. Mana-mana semicolon ni statement. Dia akan execute 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Dari atas ke bawah. Okey. Itu yang berlaku. Okey, kita tengok dari segi RAM kita apa berlaku. Bila sampai line yang pertama ni, dia akan sediakan 2 storage. Nama dia X, Y. Dia buat serentak. Okey. Sampai line nombor 2, dia buat satu lagi, hasil. Okay. Sampai line nombor 3, yang ini, dia akan beri nilai 5. Line 4, dia beri nilai 4. Line 5, dia akan kalikan 5 dengan 4 dulu belah kanan ni. Okay, dia kali dapat 20, baru dia beri nilai ke kiri. So, dalam kes ni, dia akan dapat 20 nilai dia. So dalam RAM kita dah ada 3 storage, 3 nilai dalam variable tu. Okay, dia ada variable dan juga ada nilai pada variable. Dia pegang nilai tu. Step berikutnya kita nak display dekat monitor screen. Okay, kalau kamu nak display dekat LCD, jadi ada command line, bukan printf. Ada function lain kita boleh guna. Kalau kamu nak hantar data ni kepada komputer sebelah macam ni, macam mana, ada command line. Kita menggunakan network card ni, dia sambung atau melalui internet. Ada command yang lain. Sekarang ni kita nak print dekat monitor screen. Arahan dia adalah print F. So kita kena faham macam mana guna printf bila involve dengan variable. Okey. Kalau tak ada variable senang kita tak payah susah-susah. Kamu tulis printf double quote ni, kamu antara dua ni kamu tulis apa-apa sini tak apa. Tapi bila involve dengan variable ada beza sikit. Ini variable ada involve dengan variable. Kalau setakat nama saya Yusuf, tak ada involve dengan variable, senang. Okey. So sekarang ni printf yang involve dengan variable. Kita nak display benda tu kan. Jadi cara dia buat print macam biasa, buka yang tutup. Nilai-nilai yang kamu nak display variable tu kamu gunakan format identifier. Okay, format identifier. %d. D is decimal, integer. Kalau F, bila kita guna F sini, float, dia jadi F. Okay. Saya ulang banyak kali ni, benda sama. Sama juga %d dan %d. Jadi akan keluar dekat monitor lah apa yang di antara dua tu, dua kod ni. Ke printf ada double quote kan? Nampak tak double quote dekat printf? Dia akan display dekat monitor.
Itu saja. So dalam kes ni, sini ada 4, ada 5, 20. So dekat monitor keluar hasil darab 4 dan 5 darab 20, new line. Okay. I think it's clear. Okay. Boleh ke? Ini satu cara kalau kita nak beri nilai kepada X, kita boleh assign juga gunakan scanf. Nilai X tu kita gunakan scanf. Okay. Contoh kalau saya tutup yang ini. Okay. Ini saya tutup. Maknanya tak ada dalam program. Saya komenkan dia. Kita gunakan scanf. Boleh juga. Scanf. Scanf macam printf. Kita ada variable sini. Okay. Kita ada ampersand depan dia. Di sini apa? Persen D untuk decimal. X tu ada decimal. So kita boleh run. Okay. Yang ini adalah scanf. Okay. Kalau you masukkan nilai 2. Okay. Sekarang dia akan kira hasil darab 2 dan 4 adalah 8. Okay. Saya dah cakap benda ni. Clear benda kali-kali. Okay. Begitu juga kita boleh bagi nilai ni. Scanf. Okay, sini ada variable y, depan dia ada ampersand, sini ada format identifier. Kenapa D? Sebab y itu adalah integer. Okay, 1, 2. Okay, tapi dia tak friendly, so kita boleh friendlykan dia. Masukkan integer. Okay. Begitu juga kat bawah ni. Printf. Masukkan integer kedua. Okay, 1 dan 2. Okay, I think this is clear. Very easy to understand. So, sama ada kita assign gunakan sama dengan ataupun gunakan scan F. Ini juga akan beri nilai kepada X. Ini akan beri nilai pada Y. Okay. Ada soalan tak? So nanti kamu tolong print jawapan kamu. Kamu tolong contengkan macam saya conteng tadi. Okay. Kalau kamu tak tahu mana variable declaration, kamu tulis di situ variable declaration. Okay. Mana satu yang minimum C program, kamu catat si minimum C program. Buat catatan. Okay. Kamu print. Baru kamu faham. Jangan kita macam orang pandai lah. Dan kita buat macam orang pandai. Imam Bukhari dia dengar je. Imam Bukhari dia dengar je. Dia ingat semua. Kita ni banyak virus. Bukan cakap you, saya pun sama juga. Kita kena catat baru ni. Ya. Minta maaf lah, jangan kita orang kata bersombong lah. Maknanya kita dah tak, lambat tangkap. Kita tak nak ikhtiar. Gerakkan semua anggota kita. Bila dia gerak tangan ni, dia akan ingat tu. Okay. Kalau dengar satu je kita guna. Tapi kita dengar, menulis, kita bercakap, berfikir, semua guna dia akan meresap, ikan ingat. Okey. Ini adalah soalan pertama. Soalan kedua. Soalan B, dia kata repeat. Tapi sekarang gunakan float. Okey, repeat tapi gunakan float. Okey, saya nak panggil ke depan buat ni. Nur Rais siapa? Nur Rais. Dah, panggil orang lain. Kamu panggil siapa-siapa? Okey, kita akan ulang balik step ni satu-satu, 1 hingga 7. Tapi kita gunakan data type float. Itu saja. Panggil cepat, segera. Kita nak banyak buat soalan. Okey, come please. Segera. Kamu buat nombor 1 tu.
Apa dia minimum mesti? Ada kepala, ada badan. Terus buat badan. Okay. Then. Okay, panggil siapa next? Okay, declare three variables. Okay. Then compile. Cuba baca soalan jap. Baca soalan. Tak baca soalan ni. Cuba tengok soalan. Cuba nombor 2 tu apa dia kata? Declare 3 integer. Sekarang kamu declare 4. Okay, then compile. Okay, next panggil siapa-siapa? Using simbol sama dengan, beri nilai untuk variable yang pertama dan kedua. Soalan dia apa soalan dia? Tengok soalan dia apa. Bukan kerja kamu tu, kerja kamu beri nilai saja. Baca soalan dia. Kerja kamu buat apa? Soalan, cuba tengok ni soalan. Baca soalan. Apa dia kata? Apa dia kata? Tak apa dia kata? Tak apa you faham? Apa dia kata? So,
Tengok error apa dia kata apa tu. Tengok error dia apa dia kata. Sebelum Y itu ada error dia kata. Mana Y? Sebelum Y ada apa? Ada X sama dengan 45 kan? Ada error kat situ. Tengok atas apa? Apa tak kena? Panggil seorang bantu. Segera kita. Compile. Okay, next. Panggil siapa? Using printf function. Sorry, nombor 3 dah, nombor 4. Multiply. Mana jawapan you? Bawa jawapan you punya. Bawa you punya. Bagi orang punya. Kamu tak faham nanti. Apa arah dia? Soalan mana yang buat? Nombor 3. Nombor 3 dia kata apa? Tengok dalam program dah ada tak? Ini soalan pun tak tahu macam mana ni. Saya bercakap kamu tak dengar ya. Siwan saya bacakan lagi. Buat nombor 4. Compile. Then compile kan. Setiap ni compile. Jangan tengok saya. Tengok compiler. Ada error. Tengok arah apa error dia kata. Tengok baca error bawah tu apa. Hah? Hasil undefined. Undeclare. Hasil undeclare. Okey, dia bagi tahu error. Hasil undeclare. Mana hasil? Dah declare belum? Belum. Okey, betul jawapan dia. Tapi Z tu untuk apa Z? Z tu untuk apa? Terlebih. Dia suruh declare 3 saja, kamu declare 4 dah sekarang ni. So apa nak buat? Delete.
Compile. Okay. Sama ada you delete ataupun guna yang dah ada. Apa buat? Dah declare Z, guna je lah Z. Okay. Orang dah declare, kamu ubah orang punya macam mana? Task kamu untuk panggil siapa-siapa untuk display. Panggil 2 orang lah, 2 orang. Segera kita nak. Okey, sekarang ni baca soalan dulu. Soalan ni mana? Apa dia kata? Nombor 5. Okey. Sekarang kita nak display dekat monitor guna printf. Okey, sebelum guna printf apa kena include? Include dulu baru kita guna printf ya. Cuba run. Okey. Sekarang macam mana nak jadikan dia 2 titik perpuluhan? Dua titik perpuluhan. Hilang F pun dah takut macam mana ni. Boleh type semula. Okay, yang lain buat 2 titik perpuluhan semua. Okay, good. Okay. Kalau kita punya variable adalah integer, kita gunakan %d. Tapi bila kita punya variable kita adalah float dan juga double, kita akan gunakan form identifier %f. Okay, %f. So X refer kepada yang pertama, variable Y refer kepada form identifier kedua, variable hasil form identifier ketiga. Okay.
Okay, in term of memory, okay, kita ingat execution berlaku dari atas ke bawah. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombor 1 dia akan buat 2 storage. Nama dia X and Y. Size sama, ini adalah 32 bit, 32 bit. Hasil line yang kedua ni, dia akan buat 2 size besar sikit daripada yang atas. Sebab size-nya 2 kali ganda yang atas ni. Okay. So ini adalah hasil. Kalau kita bayangkan dia 2 kotak dia ambil. Okay, sebab ini 64, ini 32, 32. Dua-dua ni tempat, tiga-tiga ni tempatnya ada perpuluhan. Okay. Sampai line yang ni, beri nilai kepada X. Kanan beri pada kiri. Sini jadi 4.5. Sampai line yang keempat ni 3.2. Sampai line yang kelima, dia kalikan dulu. Dapat berapa? 3, 4, 12. Lebih kurang 15 something 16 something Something. You check tu, tolong double check. Dan beri kepada hasil. Jadi bila kita display dekat screen, apa saja antara dua kod ni kita display. Okay. Tetapi kita tak boleh letakkan sini X. Variable X tak boleh. Kita cara dia letakkan variable sini. Dan panggil nilai tu gunakan format identifier berkenaan. Begitu dengan Y. Format identifier sini. Dan hasil format identifier ketiga. Okay. Ini adalah flow dia yang berlaku dekat memory kita. So ingat execution berlaku dari atas ke bawah. Sebenarnya dari sini dia buat. Okey, pertama, kedua. Kalau saya tak letakkan ini, dia tak faham apa tu printf. Jadi ada error dekat bawah. Betul tak? Itu maksud dia. Sebab tu dia kena atas sekali. Kalau saya tak kawan tadi kita declare Z. Tapi kawan tu tambah hasil sini. Belum ada ni. Kenapa error? Sebab atas ni tak wujud lagi, dia gunakan hasil. Itu sebab orang menghafal ni. Kalau dia menghafal macam ni jadinya. Kalau dia faham, variable dah declare sini, tak payah declare lagi. Betul tak? Cuma guna saja X, Y, Z. So sini jadi Z. Kalau sini dia tak ada Z, kita buat hasil, guna hasil. Oh. Okay. So jangan hafal, cuba fahamkan. Ini kes menghafal macam ni. Tengok nota dia, kawan buat line dia jadi dia pening dah. Tu dia ambil nota kawan dia tu. Cuba fahamkan every single step ni ada logik dia dari atas ke bawah. Okay. Apa berlaku dekat RAM kita. Jadi lepas ni saya nak kamu print mula jawapan kamu conteng macam saya conteng. Okay. Okay, ini soalan nombor 2. Ini involve dengan guna operator sama dengan. Kalau guna scanf macam mana? Nilai X tu. Tolong panggil seorang yang boleh gantikan. Sekarang ni saya nak gunakan scanf. Saya tak nak guna ni. Saya nak gunakan scanf. Tu X. Panggil seorang. Okey, ke depan. Untuk X sahaja. X sahaja. Okey, sekarang ni saya gunakan scanf. Kalau kita beri guna sama dengan, dia dalam program dah tetap tak boleh berubah. Kan? Dia masa running tak boleh tukar lah. Okay, cuba run. Compile a bit. Run. Okay, masuk nilai 2.5. Enter. Okay, 2.5 dan 3.0. Okay, so panggil untuk B, untuk Y pula. Panggil seorang. Okay. Sekarang nak gantikan Y. Okay.
Jangan padam, jangan padam. Komen je, komen. Komen je, macam atas tu saya buat. Jangan padam, komen je. Komen je. Komen, komen. Kamu tengok atas macam mana saya buat tu. Buatlah macam saya buat. Aduh. Okey. Okey, compile. Kenapa? Kenapa dia tak minta 2 kali? Kenapa tak minta 2 kali? Apa tak kena dekat scan kamu tu? Senang je kamu compare dengan saya punya kat atas tu. Tak kena tu scan F kamu, ada tak kena? Ada berapa scan F situ? Ada berapa scan F? So kamu kena masuk 2 kali lah, betul? Satu masuk ke X, satu masuk ke Y. Dah masuk sekali je. Okay. So bagi dia friendly sikit, panggil seorang. Masukkan nombor perpuluhan pertama. Panggil seorang. Bob. Bob, paham soalan saya tak, Bob? Sekarang ni dia kosong kan, tak ada apa-apa kan? Kalau kita running program tak tahu apa benda dia nak ni. So bagi dia keluar message. Masukkan nombor perpuluhan.
Cuba run. Apa error? Apa dia kata bawah tu? Ha, sebelum. Ada apa? Okey, compile. Cuba run. Tak keluar pun. Kenapa tak keluar? Kamu punya program bawa dari bawah ke atas ke atas ke bawah? Program kamu dari bawah ke atas ke dekat atas ke bawah? Atas ke bawah. Jadi kamu scan dulu baru kamu keluar message. Kamu scan dulu ke atau kamu bagi tahu dulu masukkan nilai ni baru scan? So sekarang kamu buat macam mana? Kamu scan dulu baru keluar. Kamu punya program ni dari atas ke bawah ke bawah ke atas? So logik macam mana? Kelas program ni daripada bawah ke atas ke atas bawah? So display dulu ke scan dulu? Scan dulu. Nak letak mana tu? Letak bawah? Kamu dah letak bawah dah tak jadi. Kalau tak jadi kat bawah letak kat atas. Try tengok. Esok nilai. Okay. Okay. Okay, so kita dah nampak jawapan ni. Dia punya program bergerak dari bawah ke atas. I think this is clear. Sebenarnya kalau kamu buat baru faham benda ni. Kalau tak buat tak faham. Okay. Jadi sepaksa saya buat macam saya ajar budak FMR, SRP. Satu-satu sebiji. Kalau ada Arab dia style, saya tahu berapa orang yang buat. Tapi banyaknya tak buat. Okay. So that's why saya buat macam budak-budak. Paksa macam ni. Okay, kita tengok soalan yang berikut. Ini saya tak perlu lukis tentang RAM sebab kita dah lukis tadi. Soalan berikut adalah kira buat mini calculator. Mini calculator maknanya dalam calculator tu ada arithmetic operation, campur, tolak, bagi, kali dan baki, remainder. Okay, remain ni maknanya baki, yang berbaki. So bila ada remainder, kalau tengok pun saya tulis 2 integer. Mana user kena enter. Ini apa maksud dia enter ni? Masukkan gunakan scanf lah. Kalau enter kan. Kan kamu masukkan baru enter kan. Kamu tak assign sama dengan. Kamu gunakan scan F. Okay. So siapa boleh buat ni? Buat tu campur dulu. Campur, kita bagi-bagi campur. Siapa volunteer? Kalau tak ada, okay, good. Come.
Kamu buat tu campur saja. Hai, orang punya soalan. Padam dulu semua. Padam semua. Control A, Control A, delete. Okey, kita tengok step dia macam mana. Sama tak dia ikut step tadi yang kita bagi tu. Okey, apa mula-mula kena buat? Saya dah bagi dua contoh tu, kamu ikut step. Sekarang ni kamu try ikut dulu. Nanti kamu dah expert, kamu jump ke mana pun tak apalah. Okey? Sebab bila kamu follow step tu, kamu faham konsep programming. Kalau dah faham, kamu jump mana-mana pun tak kisah. Nak buat 1000 line, baru compile tak kisah. Kalau dah expert tak ada error. Kamu ni baru satu line pun dah error. Macam mana? Print M sangkut semicolonnya. So better buat yang step saya tu. Okay, compile dulu. Okay, next proceed. So we are going to use printf, so you can and scanf. You have to include stdi.h. Ini je, campur saja.
Okey, masa berlalu Okey, kita ikut step yang saya bagi tadi. Kamu tak ikut step jadi kamu pening. Okey. Okey. Pertama dia kata apa? Tengok step saya ni, mula-mula kelas. Tengok sini kelas. Tengok kelas. Mula-mula buat minimum C program kemudian compile. Okey, kawan tu dah buat. Okey. Tak ada error. Kemudian declare dulu. Jangan terus scan printf. Declare dulu. Declare maknanya int x y. Dalam kes kamu mungkin hasil ya. Okey, dah ada 3 variable. Kemudian beri nilai. Dalam kes ni kita tak beri nilai gunakan scan f. So kita beri nilai pada x dengan scan f persen d persen x. Okey, jadi kita dapat nilai x. Okey, begitu juga nilai y. Y dah boleh dua dapat 1 2. Okey, tapi tak friendly, so kita buat printf enter x ataupun enter an integer. Okey, kemudian bawah pun sama. Okey, x and y 1 2. Okey. So sekarang ni dia kata gunakan simbol sama, campur So campurkan je lah guna formula hasil sama dengan x campur y. Kemudian dah dapat, kita display lah result dia. Gunakan print f. If you follow my step, easy. Kalau tak follow saya punya step, macam kita faham tak? Buat masa ni kamu ikut je lah. Senang So kita akan keluarkan sini apa? Kamu nak display x campur y sama dengan hasil. Kan macam itu kan? Tapi tak keluar dia punya result. Kan? So macam mana buat? Sini kita gantikan dengan x. Sini jadi persen d. Okey, 1 campur 2 dikeluar 1 campur y. Nampak? So sini ganti dengan persen d. Sini ganti apa? Y. Okey, 1 2. Okey. Kalau ini pun tak faham, tak tahulah. Okey. Persen d. Okey, 1 campur 2 3. So macam mana buat yang lain? Sama apa? Dua, tiga, empat, lima. Sini apa? Tolak. Okey. Kali. Sini darab. Okey. Bahagi. So sini bahagi. Okey. Bahagi. Okey. Berbaki. Okey. 5 bahagi 2. Okey, berbaki 1 Okey. Kalau kita ada matematik punya 5 bahagi 2. 2 kali 2 4. Dapat 1. So ini adalah 2. Ini adalah berbaki dia. Ini 2 yang ini baki dia ini. Okey. So bila kita gunakan simbol sama dengan ini apa ni, mana baki yang ini dia refer. Okey, bila kita buat macam ini dia refer ke sini result dia ni. Okey, ini adalah simbol ampersand ni adalah baki. Okey. Senang tak ada apa-apa, tak ada yang kompleks. Ada soalan tak?
Ada nak tanya? Ada soalan? Okay. In term of memory, kita tengok RAM, apa yang berlaku dekat RAM kita ya. Okay. Kalau saya buat numbering, ini nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and so on So bila line pertama dia akan buat terus 3 storage X, Y, hasil X, Y, hasil. Okay, sampai line ni dia akan keluar dekat screen enter an integer. Jadi kita tekan terbalikkan. Ada student takkan scan dulu baru dia. Sebab apa dia tak keluar message ni? Siapa terbalikkan mana dia punya program special sikit dari bawah ke atas. Okay. So kita display dulu yang ini, betul tak? Baru kita scan F tunggu nilai. Jadi bila you masukkan sini 5, okay, katakan sini jadi 5. Okay, dia keluar lagi sekali. Masukkan 2, so sini akan 2. 2 maknanya bila scan F masuk ke variable ni ya. Nampak tak variable Y tu? Nampak tak variable Y? 2 ni mana pergi? Masuk ke variable Y. Seolah-olah Y sama dengan 2, betul tak? Seolah Y sama dengan 2. Itu maksud dia scan F tu. Ini seolah-olah X sama dengan 5 semikolon. Serupa kan? So sekarang ni, bila sampai line ini, dia campurkan dulu. Iaitu 2 campur 5. Jadi 7 beri kepada hasil. So sekarang sini jadi dapat 7. Bila sampai line ini 5 2 7. Betul? Betul tak? Kelas? Faham kan ni? Okay. Sampai line ini X berapa? 5. Y 2. 5 tolak 2 berapa? 3. Sekarang ni dia bagi 3. Sekarang tadi ada 7, sekarang dia bertukar jadi 3. Mana ni override? Tahu tak override? Ini bahasa Jawa kan? Override. Tahu tak apa override? Dipadam diganti baru. Override. Tulis semula ya. Jadi 7 dipadam ganti dengan macam mana ganti 3? Sebab 5 tolak 2 jadi 3, dia beri nilai kepada hasil tu. Oh. So sekarang display lah nilai tu. Sini 5, sini 2, sini 3. Okey, sampai line ini dia kalikan pula. 5 kali 2 dan 6. So 6 diberi sini, dia akan override lagi jadi 6. So hasil adalah 6. Dipadamnya 7 tadi diganti 3, ganti lagi dengan 6. Oh, itu namanya override. And so on sampai kepada kali ya. Bila bahagi 5 bahagi 2. Berapa jawapan? 5 bagi 2. Ini diambil. Okey. Diambil yang ini. Sebab ini nombor integer ya. Nombor integer dia akan ambil. Kita punya database kita, data kita adalah integer. Dia tak ambil perpuluhan. Okey. So sebab tu jawapan dia akan override jadi 2. Display. Then sampai line ni. Ini berapa? 5 bagi 2 baki berapa? Baki? Ini tadi baki dia 1. Okey, ini baki dia 1. So jawapan dia adalah 1 beri kepada hasil. So sekarang ni dia akan override 1. Okey. Okey ya. So nanti kamu buat semula, kamu conteng macam saya conteng ni. Kenapa benda ni berlaku override ni? Ada soalan? Bila kita soal tak ada soalan, bila kita suruh buat macam banyak soalan. So tanya ya kalau tak tahu. Okay. Okay, question number D ya, D.
Ini selalu kita buat lah. Soalan kita punya contoh pun ada. Okay, dalam 9 contoh ada soalan dua-dua sekali. Nombor 8, nombor 9. Kamu just fahamkan saja. Tarik semula dan fahamkan. Okey, yang ini saya nak datang satu orang volunteer untuk buat depan ni. Boleh? Boleh? Volunteer? Tak ada. Okey, saya buatlah tak apa. Bila kita jumpa soalan macam ini, mula-mula sekali kamu sebagai engineer, kamu fahamkan apa benda soalan ni. Jangan kamu hentam je. Nanti kan kamu kontrol kereta kebal, kontrol laju nuklear meletup pula. Kamu buat program untuk roket punya, kamu buat sembarang, meletup, bahaya. So, identify formula yang involve sebagainya. Mula-mula kalau ada soalan di exam, kamu kena pastikan, cuba fahamkan apa soalan tu tak. Ini adalah bulatan. Okey, kamu tahu bulatan ini adalah R. Okey, radius. So, ini adalah luas bulatan. Ini namanya luas. Okey, ini adalah A. Circumference. Ini bahasa Melayu kata kulilit. C. Circumference. Okey. Kita tahu bahawa formula untuk A is pi r square. C is equal to pi r. Sorry, ada square. Okey. Okey. Soalan jemput emas. Cuba soalan tengok jawapan ni. Berapa variable dalam soalan, dalam formula tu? Berapa variable? So, yang ujung sekali kiri, yang tunduk khusyuk tu. Bangun. Okey, berapa variable dalam formula ni? Bukan saya tanya kamu, saya tanya belakang tu. Berapa? 3. Apa dia? Tak ada situ area, ada perkataan A situ. A. Pi variable. Berubah tak pi kamu? Kamu seorang yang berubah pi ni. Berapa variable sini? Kamu tahu tak apa itu variable? Okey, mana yang berubah situ? Okey, bila berubah area? Bila A berubah? Bila A berubah sini? Dalam kes ni kamu tengok formula ni, bila A berubah? Apabila yes, so mana variable sini? 2. Pi berubah tak? Berubah tak pi? Sampai bila tak berubah? Sampai kiamat. So sekarang ni ada 2 variable. Okey, ada 2 variable iaitu kamu nak jadi engineer ni, kamu nak convertkan pada program, kamu kena tahu variable dulu. So this is variable. Okey, variable. Okey, constant mana-mana? Berapa constant? 1. This is constant. Okey, sekarang ni kita dah tahu, duduk. Kita dah tahu kita ada 2 variable. Maknanya kita kena declare variable. Kita ada satu constant, kita kena declare constant, define. Ingat tak? Okey, define constant. Okay, kita refer this formula. Okay. Okay, dalam kes ni C juga adalah variable. C is a variable. So, R variable. So, kalau kita nak convert kepada program kita, kita tengok program kita, kita akan dapati bahawa kita kena define constant satu iaitu pi. Kita kena declare variable R, N, A, and C. Kalau kita nak gabung satu formula dalam dua formula dalam satu program. Okay. So mula-mula
Kalau kita tengok program ni, kita kena buat yang basic dulu. Okay. Sistem. Okay. Shouldn't be no error. Okay, tak ada apa-apa. Okay, next. Apa nak buat? Constant kena declare pi. Itu step pertama sebab dia atas sekali. Constant kena how to define? DEFIN PIE 3.14. Kita compile. No error. Okay, means that sekarang dah ada nilai tu. Next apa? Declare variable. Declare variable apa nak include pula? Tak guna printf lagi. Declare variable. So declare variable kat mana? Di dalam body. Okay, declare variable dalam body. Apa variable tu? R A N C. So kita gunakan perpuluhan float R. Okay. A double lah sebab dia akan kali nanti. Saya A dan C double. Okay. Sekarang kita compile, shouldn't be error, tak ada error. Kemudian minta nilai R. Minta nilai R. Sebab kita R berubah A. Lain nilai R, lain nilai A dan lain nilai C. Okay. So sekarang ni, macam mana minta nilai R? Scan F. Persen F R depan dia ada M. Persen. Kita boleh run. Ni bukan run. Ni nilai dia 2.0 masuk dalam R. Oh, Okay. So cuma kita bagi friendly printf enter R. Okay, so kita nampak dia boleh nampak nilai tu. Linking friendly. Okay, sekarang ni dah ada nilai, kita boleh guna formula. Formula dia A sama dengan pi R kali R. Okay, kita run 2.0 masuk dapat 12.56 tapi tak nampak lagi, so display je lah. Ataupun area is, okay, area is apa sini? A. Okay, kita akan nampak 2.0.6. Okay, very easy. Boleh? Kalau macam ini, nampak macam print yang sama ya. So sekarang kita bagi dia friendly, area is, okay, lagi dia nampak friendly. Okay, itu adalah untuk area. Kalau circumference, C sama dengan 2 kali R. Okay, so display saja area is and circumference is percent F. Sini apa? C. Okay, 2.0 dapat 12.56. Okay. Sekejap je. Okay, easy ya, tak ada apa-apa. Kalau kita understand konsep step by step. Yang mungkin sangkut ni dekat tak biasa je macam mana nak buat benda ni. Betul tak? Kalau jarang tulis, yang ini pun dia tinggal. Ini. Kalau yang jarang tulis lah. Semalam saya suruh dia nak compile pun tak reti. Ada saya kata kamu tak pernah buat ke? Dia sekarang ni dia masalahnya ada penyakit M saja kata. Bukan masalah lain, kita dah expand. Dia nak buat je. Okay. So di sini adalah constant Sorry, saya lupa include tadi. Compiler ni bagus sangat lah. Okay,
Okey, kalau saya nak display formula lain kalau saya guna cara lain, formula ni. Ada dalam mathematics function kita boleh guna A sama dengan pi kuasa R kuasa 2. Gunakan POW function power. Ini R di kuasa 2 kan. Okey, POW is a function power function nama dia. Kalau nak kuasa 10 sini. Okey. Sebelum guna function ni kena include nama file tu mathematics math math.h. Okey, math ni ada banyak function di situ. Siapa yang dah baca soalan nota saya ni, dia akan tahulah sebab sini saya ada bagi. Okey, sini saya ada bagi reference dia. Macam mana square root, macam mana power. Okey, siapa yang baca kamu boleh tengok sini. Siapa yang tak sempat baca, bacalah ya. Okey. So okey, tengok balik sini. Sini adalah kuasa 2. Okey, kuasa 2 of R. Result sama ya, kita akan dapat benda yang sama. 2.0 dapat 2.56. Okey, boleh? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada student yang faham. Ini apa ni? Apa maksud ni? Ini seolah-olah dipadam ya. Seolah-olah kita padam dalam program. Sebab dia jadi komen. Komen tahu tak komen? Catatan saja. Okey, kalau ada tanda simbol ni, kita mana padam. Seolah-olah dia tak ada di sini. Sebab kita boleh conteng apa-apa sini kan? Conteng apa-apa di sini. Dia tak ada keluar. Okey. Mana conteng apa-apa sini. Itulah komen. Komen catatan programmer. Okey, marking. Catatan programmer. Saya tanya ada faham? Dia diam je. Sepatut tanyalah ni kenapa ni. Okey. Okey, ada soalan lain tak? Ada tak faham tanya. Kalau tak tanya tak, kamu akan simpan benda ni. Bila saya tanya semua diam Bila saya tanya ni satu soalan pun tak jawab. Okey, ni soalan. Okey, F ni nanti saya nak kamu buat. Okey, F. Masa dah singkat Kamu kena buat soalan ni sendiri. Okey. Tolong contengkan in term of RAM Okey, sebab masa singkat saya akan buat soalan G. Okey. G. Semua orang off monitor tengok sini. Dia kata write a program to find distance antara dua koordinat A dan B. Okey. Ini koordinat XY tu. Minta ada 2 point dapatkan jarak. Okey. Kemudian ask user to enter. Ini apa maksud dia? Gunakan scan F untuk nilai X1, Y1, X2, Y2. Kemudian use square root function. Tadi kamu gunakan power Okey. Untuk buat formula ni. Ada formula dia. Apa formula dia? Kalau kita ada point ni, sebagai engineer mula-mula kita buat macam ni. Kita dah pastikan apa yang kita nak buat ni. Okey. Sekarang kita ada 2 point. Point A, point B. Okey. So ini adalah B, ini adalah A. Nilai dia adalah X1, Y1, B, X2, Y2. Kalau tak faham juga, kamu buat macam ni. Ini maksud dia ni X1. Sini adalah Y1. Okay. Kalau tak faham lah. Seperti ini SPM kan. So, point ni kita nak dapatkan antara 2. So, jarak antara 2 point ni. Apa jarak dia? So, formula dia adalah, kalau ini distance D is plus minus square root. Ni square root namanya.
Ini adalah X1 tolak X2 dikuasa 2 kan, dicampur Y1 tolak Y2 dikuasa 2 kan. Maknanya X1 ataupun X2 kamu terbalikkan tak kisah sebab dia kuasa 2 ya. Dikuasa 2 kan. Okey, ini pun Y1 Y2 kuasa 2 kan. Ini X1 tolak X2 kuasa 2, Y1 tolak Y2 kuasa 2. Campurkan dua-dua tu, kemudian di square rootkan, dapatlah D. So function yang kita dah pakai tadi power, pow. Okay. So sini boleh pakai pow, sini pun boleh pakai pow sebab ada kuasa 2. Kita dah guna power tadi kan, pow. Okay. So dalam matematik ini segi matematik. Kalau programming macam mana? D is macam mana buat? SQ RT buka POW, saya guna color lain ya, blue, red, POW, apa di sini? X1 tolak X2, koma, kuasa 2. Okey, betul tak? Kemudian campur apa? POW Y1 tolak Y2, koma, kuasa 2. Kemudian tutup dengan kurungan ni. Okey. Ini pasangan dia yang ini ya. Okey. Saya tak boleh terus sepatu sambung sekali, tapi tak cukup ruang sini, saya campurkan ni. Okey, dapat formula tu. Yang nilai X minta gunakan scan F. X, Y, X1, Y1, X2, Y2 ni kita gunakan scan F, minta nilai tu. Senang lah, formula dah ada. Okey. Ini berapa minit nak buat ni? Seminit saja dah siap. Sepatutnya sebab kita dah faham konsep. Okey. Ada soalan tentang konsep ni? Okey, formula dah ada. Kita pun dah convertkan pergi ke programming ya. Ini adalah formula dalam programming kita nanti. Ini adalah formula yang betul, yang biasa dalam matematik. Okey. Kita dah convert pergi programming. Senang lah. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan senanglah buat ni. Saya ingat sekejap je. Okey. Okey, ini yang kita akan refer nanti buat formula. Macam biasa kena tak payah. So math kena buat, kena ada kan. Sebab kita kena power and square root. Okey. So apa nak buat ni? Mula-mula declare variable. Saya pakai float ya, float. Apa dia? X1 Y1 float X2 Y2 distance double D. Okay. Lepas tu scan percent F minta X1 Y1. Okay. Test boleh tak? Okay, 1, 2. Okay. Betul? Okay. So, untuk Y2 pun sama. Satu, dua, satu. Apa tak kena? M% tinggal. 1, 2, 2, 1. Okay. So ni tak friendly, kita minta printf enter x1 and x2. Okay. Okay. So yang sama kita boleh ambil
Y. Sini apa? Y2. Ini X2. Okay. Okay. So dah dapat nilai itu, kita boleh gunakan formula. Apa formula dia? D sama dengan saya dah bagi yang bawah formula tu. Mana yang programming ni? Atas ke bawah? So guna je lah. Betul tak? D sama dengan SQRT buka tutup. Okay, dua campur power ni. Okay, sini apa? X1 tolak X2 kuasa 2. Y1 tolak Y2 kuasa 2. Tolak. Okay, compile. Okay, dapat. So sekarang display sahaja. Distance between A sama dengan and B is %F new line. Okay, so kita agak sini apa? %F Okay, %F pertama tu apa? X1 Y1 X2 Y2 1 2 2 1. Kenapa? Distance tak ada. D 1 2 2 1. Okay. So 2 titik perpuluhan ganti saja 2 titik perpuluhan. Satu poin kosong, 2.0, 4.0, 5.0. Ini jawapan dia. So program tak panjang, yang pendek saja. Okay. Hopefully you understand sebab kita buat step by step sebiji. Okay, kita dapat tengok penggunaan maths header file ni. Ada function apa kita guna? Square root dan juga power. Okay, ini adalah function dalam matematik ni. Okay, variable kita ada 4, 5 masuk double ni. So ini saya minta sekali serentak. Okay, ini pun sekali serentak. Ini pun saya dah explain dulu masa mula-mula. Okay, kemudian kita gunakan convertkan formula. Formula asal dia D adalah plus minus di segi matematik X1 tolak X2 kuasa 2 campur Y1 tolak Y2 kuasa 2. So kita dah convertkan kepada formula ni. Okay, daripada formula matematik kepada formula komputer C. Kalau language lain dia ada cara lain, function lain. Okay, kalau pakai Java dia ada function lain kita guna. Ada soalan tak? Ada soalan? Hebat, tak ada soalan. Okay, thank you. Kita stop sini